konfrontasi, dan usaha menangani. Kerajaan Indonesia tidak menentang pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia. Penentangan mula muncul selepas pemberontakan Brunei 7 Disember 1962 apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Partai Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini menyela rancangan Malaysia sebagai penerusan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. 8 anak Malaysia tewas dan 11 tercedera. Dunia terkejut mendengar peristiwa kelabakan. Filipina tersentak melihat telagah Indonesia yang bertalu-talu melaungkan. Kononnya Britishlah yang dimusuhinya, bukan bangsa yang sesama serumpun. Tapi kini darah saudara kandungnya sendiri yang mengalir. Ini satu bukti, ini satu dalil nyata apa sebenarnya tekad maksud mereka. Konfrontasi kini berubah jadi agresi. Konfrontasi. Pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia. Peristiwa penentangan. 20 Januari 1963, Indonesia telah melancarkan dasar konfrontasi terhadap tanah Melayu melalui slogan Ganyang Malaysia. 16 Januari 1963 sehingga 27 Mac 1963, tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak. Antara bulan Ogos sehingga Disember 1964, berlaku pendaratan gerila di Johor. Tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak pada 12 April 1963. 29 Disember 1963, berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. 2 September 1964, berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Dr. Ismail Abdul Rahman membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain dengan cara diplomatik. Langkah menamatkan konfrontasi. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik dalam usaha menangani konfrontasi. Tanggungjawab menyusun strategi diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri yang diketuai oleh Muhammad Ghazali Shafie. Tugas utama kementerian ini adalah untuk mematahkan kempen propaganda dan mendapatkan sokongan negara luar. Usaha awal menamatkan konfrontasi dilakukan oleh U Tan, Setiausaha Agong PBB. Beliau mengutus wakilnya, CV Narasimhan, pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Presiden Macapagal menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April 1963. Negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Shafie. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerima undangan Presiden Sukarno untuk bertemu di Tokyo pada 1963.
Dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Tun Abdul Razak Hussein menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada 7 hingga 11 Jun 1963 bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, hadir bagi pihak negaranya. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menghadiri mesyuarat bersama-sama Presiden Sukarno dan Presiden Macapagal di Manila pada 31 Julai hingga 5 Ogos 1963. Hasil penting ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. Rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964 melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan 1 sidang kemuncak di Tokyo. Peranan utama dimainkan oleh Tan Nhat Homan, Menteri Luar Thailand yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Peralihan kepimpinan di Indonesia pada 30 September 1965 menamatkan konfrontasi. Jeneral Suharto melantik Jeneral Ali Murtopo dan Aden Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. Kerajaan Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. Tun Abdul Razak Hussein menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966. Konfrontasi memberikan pengalaman kepada negara kita untuk mengurus krisis pada peringkat serantau dan antarabangsa. Komitmen tinggi yang diberikan oleh pemimpin dan pegawai kerajaan berjaya mengelakkan masalah ini menjadi konflik yang lebih besar. Oleh itu, penting bagi rakyat Malaysia bersatu padu untuk memastikan kestabilan negara dan mengelakkan ancaman luar. Malaysia. Merdeka Malaysia.